kita tak pergi sangat kepada questionnaire sebab lebih kepada how we as a scientist, especially yang memahami sains marine, untuk come with an idea macam mana nak mencadangkan ataupun yang lebih memahami konsep-konsep sains marine untuk aplikasi coastal zone management, macam itulah. So saya rasa saya boleh introduce, nama dia Amsyah kan? Nama dia Amsyah, this one yang sediakan beach profile punya video hari tu, tapi muka dia tak ada, tak saya muka dia ada tapi suara dia ada. Okay, saya rasa saya boleh hand over dulu ke Amsyah, so nanti saya sambung. Okay, terima kasih. Alright doktor. Jadi saya share screen doktor . Doktor, sekejap doktor saya setting laptop saya doktor . Okay, boleh je. Alright. 5 minutes. Okay, berkenaan dengan sementara tu lah, nanti Amsyah kalau dia siap bagi tahu tau. So Okay, doktor. sambil tunggu ni, sebenarnya semalam saya ada sediakan slide lah untuk berkaitan dengan apa, satu berkaitan dengan report. So report tu memang saya bagi awal lah sebab saya takut korang tanya setiap kali amali nak kena hantar. So that's why saya bagi awal semalam, tapi submission lambat lagi lah, which is saya rasa seminggu selepas study week tak selesai kan. So anyhow boleh je hantar bila-bila within that frame time, macam itulah. So tapi saya belum bagi, saya belum brief lagi how ataupun secara spesifik. So hopefully kalau today kita ada masa dan line saya pun okey, maybe saya akan terangkan, tapi if tak ada, so mungkin saya akan buat secara recorded lah. So dalam masa yang sama saya ada beberapa lah semalam yang tergantung. So yang kedua adalah berkaitan dengan Kerimat. Saya ada sediakan, saya ada Kerimat tak siap lagi, tapi saya dah sediakan untuk setiap elemen apalah yang untuk bagi untuk keseluruhan. So by next week saya boleh saya akan tunjuklah kepada kamu jumlah Kerimat. Kerimat tu tak siap saya adalah 55% tak salah, sebab kita ambil kira yang 15% yang ni, dan ada beberapa yang belum saya siap tanda lah. So paling minimum adalah 60% yang saya akan tunjukkan. Kalau and then saya akan listkan lah assignment apa, amalan apa, so that you can refer. Siapa-siapa yang tak hantar atau tak submit tu mungkin markah dia kurang dan kena bagi tahu cepat lah. Okay. So saya rasa Amsyah dah sedia, so dipersilakan. Okay, terima kasih doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Jadi saya Muhammad Amsyah Hakim, atau lebih kali sebagai SOM waktu saya belajar dulu. So saya salah seorang daripada alumni Marine Science lah, batch 17-20 sekali dengan geng-geng Haida, Syahrin, semua tu lah. Jadi hari ni saya terpanggil lah oleh Dr. Nobi untuk share dengan semua mengenai projek Coastal Zone Management yang saya ambil dulu waktu belajar dulu lah. Dan untuk makluman semua, kalau korang semua kan korang semua kan akan pilih group by negeri kan, pantai by negeri, tapi kami memilih pantai dalam negeri Terengganu. Dan grup saya memilih pantai Rusila. Okay, so kita mulakan . So dari segi definition Coastal Zone Management Coastal Zone Management tu sebenarnya bermaksud menguruskan kawasan pantai dengan kita menyeimbangkan beberapa perkara, iaitu environment, ekonomi serta aktiviti seharian dan kesihatan manusia di kawasan pantai tersebut. Okey, Coastal Zone Management ni terdiri daripada 5 fasa model dia, yang bermula daripada yang pertama, pre-planning, site characterization, defining the future, developing the plan and implementation. Jadi kita nak tahu dalam setiap phase ni
apa yang kita perlu buat. Dalam pre-planning kita nak buat apa, site characterization kita nak buat apa. Jadi terus seterusnya, okey, ini adalah description lah bagi setiap fasa. Kita bermula dengan fasa pertama, iaitu pre-planning. Untuk daripada pre-planning, kita akan pilih study area. Lepas tu kita akan kenal pasti pihak berkepentingan yang ada dekat kawasan study area kita tu. Contohnya macam pantai, selalunya pihak berkepentingan adalah nelayan, penjual, gitulah pihak berkepentingan. Yang kedua, fasa kedua adalah site characterization. Iaitu kita akan develop objektif kita dan kita akan mengenal pasti apakah target resources kita yang kita ingin lindungi dan pelihara. Okey, seterusnya pada fasa ketiga iaitu defining the future. Untuk fasa ni kita akan mengenal pasti apakah use of study area kita ni. Dan fasa ni juga macam best saya, kita orang akan buat soal sidik iaitu guna questionnaire lah. Lepas tu kita dekat fasa ni juga kita nak predict future use of study area. Contohnya kita nak rancang beberapa perkara yang ada dekat study area. Contohnya kita nak buat lebih banyak recreation activities ke, kita nak tambah lebih banyak coastal defense ke, dekat fasa ni lah kita akan tambah segalanya. Seterusnya fasa keempat kita adalah developing the plan. Untuk fasa ni kita akan classify study area kita tu into ke berapa zone. Contohnya dekat kawasan ni ada zone fisheries. Kat kawasan ni adalah zone residential. Gitu. Lepas tu kita dekat fasa ni juga kita nak choosing and analysing management strategies. Kita nak pilih strategi yang mana yang terbaik untuk kita buat dekat setiap zone tersebut. Okey, fasa kelima adalah fasa yang terakhir adalah fasa implementation. So di fasa kelima ni kita akan communicate dengan local communities. Kita nak bincang dengan dia apakah masalah yang ada dekat kawasan study area ni dan apakah penambahbaikan yang kita ingin tambah dekat kawasan study area kita ni. Setelah kita dah berbincang dengan kita punya stakeholder atau local community, so kita akan dapat result dan result tu kita akan buat analisis. Setelah kita buat analisis, kita akan start develop management plan yang kita persetujui dengan local people. Okay, itu adalah untuk introduction lah. So kita akan mula dengan step pertama kita adalah pre-planning, iaitu kita akan memilih study area kita. Waktu kedua kita akan memilih identifying stakeholder, iaitu pihak berkepentingan. So macam grup saya, kami telah memilih Pantai Rusila, iaitu Pantai Rusila ni kalau semua tahu dia berada di Marang, berdekatan dengan JT Marang kan, yang JT nak pergi Pulau Kapas tu. So untuk pengetahuan semua, Pantai Rusila ni terletak di timur sepanjang bersirah Pantai Marang. Seterusnya dia menghadap South China Sea dan panjangnya 6 km panjang dia, kelebaran dia. Dan untuk pengetahuan semua, setiap penghujung kepada pantai ni juga mempunyai defense structure, iaitu breakwater dan groin. Ini lah yang dimaksudkan. Dia ada breakwater dan groin. Lepas tu dia juga terefek oleh monsoon, terutamanya north-east monsoon, yang mana dia akan terhakis. Lepas tu juga dia juga akan berlaku erosion secara natural dengan anthropogenic activities. Okey, untuk lebih mendalam tentang study area kami telah mengambil data satellite Landsat 7. So study area ni kami dividekan into kepada dua tempat, iaitu drivers area dengan area influence. Driver area ni lebih kepada kawasan-kawasan tourism, kawasan coastal defense, coastal resource area. Yang mana dengan adanya drivers area ni, dia memberi influence terhadap kawasan yang berkotak kuning tu. Contohnya, kawasan kuning tu kebanyakannya adalah kawasan pesisir pantai kan. Dan kawasan pesisir pantai tu banyaknya kedai-kedai yang mana diorang dapat hasil ekonomi daripada kawasan warna merah tu dan menjualnya di kawasan warna kuning tu. Dan ini pula data yang lebih jelas tentang map kami menunjukkan spatial distribution untuk diverse area kami yang pertama.
Jadi ini grup kami telah digitize lah untuk lebih mengenal pasti mana kawasan industrial area, breakwater dan education area. Ini adalah contoh dia. Kedua adalah area of influence. Ni pun grup kami digitize. So sekarang ni bila dah digitize, kita akan nampak lebih senang lah mana kita nak classify residential area. Kalau kita tengok depan satellite image tu, tak jelas apa kan, cuma nampak hijau, biru. Tu je lah. Inilah antara kelebihan kita digitize lah suatu map. Dan ini juga area influence kami, yang ni terletak dekat JT Marang tu. Okey, seterusnya authority. Authority ni adalah undang-undang atau akta yang disanakan di kawasan stadium kami. Kami mengenali beberapa akta dan undang-undang yang ada di kawasan kami ni. Sebagai contohnya yang melibatkan perikanan dan pelancongan. Sebagai contohnya, di bawah Akta Perikanan 1985, beberapa garis panduan akta telah dibuat untuk melibatkan conservation, pengurusan dan development fishery di kawasan pesisir Malaysia. Jadi dengan adanya akta dan undang-undang yang diperkenalkan ni, jadi kami lebih tahu apakah urusan yang kami boleh lakukan dekat kawasan pantai tu atau mengikut kesesuaian undang-undang tu lah. Sekiranya kami contoh ada akta marine park, tapi kami tak kaji akta marine park tu. Nanti bila kami dah siap projek kami boleh didenda lah. Sebab kami telah melanggar beberapa akta marine park yang kami tak pastikan betul-betul sebelum kami laksanakan projek tu. So ini adalah beberapa akta yang berkaitan dengan kawasan study area kami. Okey, seterusnya adalah stakeholder, iaitu pihak-pihak yang berkepentingan. So stakeholder ni kalau definition dia adalah pihak-pihak yang berkepentingan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sesuatu keputusan yang dibuat. Jadi proses mengenali stakeholder ni adalah proses yang penting lah. Kerana pihak-pihak ni semua ada kepentingannya sendiri. Dan sekiranya kita melakukan satu keputusan, dia akan efek kepada pihak-pihak tersebut. Jadi beberapa stakeholder yang kami dapat kenali adalah Marang District Council, businessman ni macam orang-orang yang menjual di kawasan pesisir pantai tu lah. Turis, local community, Fisheries of Development Authority of Malaysia, LKIM dengan JPS. Itulah antara beberapa kami punya stakeholder. So ini adalah description description dan tugas Marang District Council, iaitu Majlis Daerah Marang. So macam apa yang saya boleh simpulkan daripada Majlis Daerah Marang ni, dia lebih memfokuskan kerja terhadap merancang, mengawal pembangunan dan kebersihan di sekitar Marang. Jadi sekiranya kita ada apa-apa pembangunan yang kita ingin buat, so pihak Majlis Daerah Marang ni pun kita kena jumpa lah untuk tanya pendapat dia sama ada dia setuju atau tak untuk kita melakukan kitanya pembangunan tu. Seterusnya kita ada Pejabat Daerah Marang, JPS Terengganu, LKIM. Itu antara beberapa contoh lah untuk kami punya pihak berkepentingan. Okey, untuk step kedua adalah site characterization. So dekat step ni kita akan mengenali objektif dan kita akan mengenal pasti apakah target resources yang perlu kita lindungi. Jadi seperti anda semua yang sekarang anda buat ni, anda juga sekarang ni telah sedang mengenal pastian beberapa objektif kan. Jadi inilah objektifnya, conservation, social economic, culture and governance. So apa yang boleh describekan untuk conservation, kita nak fokuskan untuk menghadkan kehilangan biodiversity dan ekosistem marine. Untuk social economy, kita nak meningkatkan nilai social economy dekat kawasan tersebut dengan melindungi sumber dan makanan penduduk sekitar kawasan pantai. Dan untuk governance pula, kita nak mengaplikasikan plan strategik melibatkan komuniti dan pengurusan dalam setiap peringkat planning. Contohnya kadang-kadang orang merancang kan, orang atasan merancang tapi dia tak tanya pun pendapat orang-orang sekitar. Jadi kalau boleh objektif kita nak ada satu hubungan yang rapat lah antara pihak atasan dan juga pihak atasan dan pihak komuniti. Okay. Dan last sekali adalah cultural. So apa yang kita nak capai pada cultural ni, kita nak melindungi dan mengekalkan budaya suatu kawasan. Sebagai contohnya macam kawasan saya ni,
kawasan yang dia mengekalkan cultural rotan. Jadi apa yang kami buat, kami cadangkan untuk membina banyak lagi kedai-kedai yang ada menjual penghasilan rotan supaya identiti pantai Rusila ni dikenali oleh turis-turis yang akan datang ke Terengganu. Jadi ini adalah beberapa poin yang kami pilih untuk setiap objektif. Conservation ada 3, astronomy ada 3, cultural dan governance. Dan daripada kami punya objektif, kami dapat simpulkan kami memberi social economic objektif tu lebih iaitu 40%, iaitu paling tinggi antara yang lain. Sebab kami mengenal pasti kawasan ni banyak kepada kawasan penjual-penjual kecil, pedagang-pedagang kecil. Dan orang-orang yang berpendapatan rendah. Jadi kami rancang untuk meningkatkan lagi dia punya sumber kewangan dia orang. Okey, seterusnya kita pergi kepada target resources. Jadi ini adalah beberapa resources yang ada dan kami ingin lindungi di kawasan kami. Iaitu JT Marang, Wetwater, Beach, Recreation Facilities, Food Stall, Estuary dan Fisherman. Okey, kita dah habis step kedua, kita pergi kepada step ketiga. So step ketiga ni adalah identifying use of study area dan kita nak predict the future use of study area. Maksudnya kita kat sini kita nak rancang sesuatu pembangunan yang kita ingin lakukan. Okey, dalam proses ni juga kita akan melakukan soal sidik melalui questionnaire. Tapi best saya merasa untuk buat questionnaire ni, berjumpa dengan orang tempatan, tanya orang tempatan apakah yang orang tempatan nak, apa orang tempatan tak nak. Jadi kami punya pantai adalah Pantai Rusila dan ada 40 question dalam kami punya borang kerja sidik yang terdiri daripada 4 section A, B, C, D. Kami memfokuskan objektif kami untuk questionnaire ada 2. Iaitu untuk mengenal pasti awareness komuniti Pantai Rusila. Yang kedua, kami nak faham apakah impact coastal defence structure from the tourism, activity tourism. Dan kami punya target responden adalah local community, student, businessman dan turis. Jadi ini adalah beberapa result kami yang kami dah buat melalui kami punya kaji selidik questionnaire. Dan untuk analisis, result untuk data dan analisis, kita akan buat segala analisis ni dekat menggunakan software SPSS. Kenapa kita gunakan software SPSS? Kerana kita ingin membuat data graph normal distribution. Yang mana kadang-kadang kalau kita buat graph ni, kita buat questionnaire ni, ada beberapa responden yang tak memberikan kerjasama jadi jawapan dia orang jawapan yang mengarut sikit Jadi untuk kita buat result data analysis, kita akan membuat graf berbentuk bell diagram. Itulah normal distribution. Jadi mana yang data-data yang mengarut kita akan buang dan kita akan pastikan result kita tu dapat graf bell diagram. Okey, kita pergi ke seterusnya untuk apakah yang kami rancang untuk kami bina dekat Pantai Rusila. So ada beberapa perkara yang kami bincangkan, iaitu 4 perkara, 4 aktiviti. Yang pertama adalah breakwater dan base nourishment, marine based activities, recreation activities dan commercial fisheries punya pembangunan. Jadi sebab kenapa kami nak bina 4 perkara tadi adalah kerana ia boleh memberi manfaat kepada sosioekonomi komuniti dan memberi kesan positif kepada jangka masa panjang penduduk kawasan Pantai Rusila. Sebagai contohnya pembinaan coastal defence dekat kawasan Pantai Marang dapat menarik perhatian pelancong
dan melindungi pesisir pantai tersebut daripada terhakis. Dan kalau kita tak lindungi pantai kita, maka dia akan terhakis dan kurang turis akan datang ke pantai ke Terengganu ni. Okey, kita pergi ke seterusnya. Step keempat, iaitu developing the plan. So dalam proses developing the plan ni, objektif kedua, dua objektif kita adalah kita nak develop zones, iaitu kita akan bahagikan kawasan study area kita tu into beberapa zone. Untuk 4 zone ke, 3 zone ke, 5 zone mengikut kita punya perancangan. Dan juga kita akan memilih dan analyse apakah management strategi yang terbaik untuk kita laksanakan dekat setiap zone tu. Okey, ini adalah division zone yang kami telah buat. Jadi kami telah klasifikasikan untuk beberapa zone, contohnya coastal defense zone, fishery zone, residential zone, tourism zone, beach zone, social economic zone dan coastal defense structure zone. Seterusnya, setelah kami develop zone tersebut, classify zone into beberapa zone tu. Jadi kami akan classify contoh-contoh aktiviti yang dibenarkan dekat kawasan zone tersebut. Antaranya claim digging kita boleh buat dekat fishery zone, restoration lanes, coastal defense structure zone. Contoh kalau kita nak buat claim digging dekat kawasan tourism zone tak boleh lah. Sebab kawasan tourism zone ni selalunya kawasan yang orang ramai buat snorkeling, orang ramai buat aktiviti air, gitu. Kalau kita buat claim digging dekat kawasan tourism zone ni, maka ekosistem dan hidupan bawah laut akan musnah disebabkan kita akan claim digging ni kita akan korek pasir dekat bawah laut. So ini adalah analisis yang kami buat. So analisis ni kami buat compatibility analysis. Berdasarkan compatibility analysis ni kami tengok fish market adalah lebih sesuai untuk dilakukan dekat kebanyakan tempat berbandingkan dengan snorkeling. Okay, seterusnya kita pergi kepada step 5 iaitu implementation. So dalam implementation ni kita akan communicate dengan local community dan evaluating the result. Step 5 ni dia sekali bercampur dengan step 3 tadi. Yang mana kita akan pergi ke jumpa orang lokal, kita akan edarkan questionnaire dan kita juga akan tanya pendapat dia orang tentang apa masalah yang berlaku sekarang dan apa yang dia orang harapkan pembinaan yang akan datang nanti. Setelah kita dapat segala maklumat yang diberikan, jadi kita akan evaluate result dia dan kita akan buat analisis. Lepas buat analisis tu barulah kita akan pergi ke objektif ketiga implementation ni, iaitu kita akan develop management planning that's adaptable by the local people. Mana yang kita nak rancang dan orang lokal terima, jadi kita akan bina. Gitu. So ini adalah cara kita communicate with local communities. Kita akan inform kat stakeholder, kita akan tanya pendapat stakeholder. Lepas tu stakeholder akan bagi kita input dengan idea macam mana kita nak develop option dengan solution terhadap satu bangunan kita. Lepas tu jika kita dah mencapai kata sepakat, jadi kita akan collaborate untuk stakeholder pun sama-sama dengan decision making dengan action. Okey, secara amnya coastal zone management ni kita akan menjadi orang tengah bagi menghubungkan pandangan stakeholder dengan pandangan pihak berautoriti dalam usaha melakukan penambahbaikan di kawasan study area bagi menguntungkan kedua-dua pihak. Kadang-kadang kalau kita tengok masyarakat tak setuju pun pembangunan dilakukan dekat sebab situ. Sebab penduduk situ lebih tahu. Sekiranya kalau ada satu bangunan maka akan menyebabkan kehakisan ataupun bad effect terhadap kawasan bangunan kawasan area tu. Tapi sekiranya kita jadi orang tengah dan kita boleh connectkan idea dan pendapat daripada pihak lokal dan kita berbincang dengan pihak atasan, maka itu akan lebih jadi harmoni dan kita akan dapat result yang baik.
untuk study area dan kawasan pembangunan yang kita akan jalankan. So untuk conclusionnya, berdasarkan apa questionnaire dan survey yang telah kami lakukan, kami dapati kawasan penduduk pantai Rusila ni adalah golongan yang berpendapatan rendah. Sebab kebanyakan mereka adalah daripada nelayan dan juga orang-orang yang menjual hasil laut. Seterusnya, pantai ni adalah penting untuk diorang kerana kebanyakannya diorang dapat pendapatan daripada sumber hasil laut dan juga turis yang datang ke kawasan diorang. Lepas tu, mereka juga berpendapat penambahbaikan pantai adalah penting untuk melindungi kawasan rumah mereka dari hakikat pantai, terutamanya pada waktu terkujuh. Waktu terkujuh, memang kawasan pantai Rusila tu kita tengok memang akan terhakis habis lah. Yang keempat, sebarang pembangunan dijalankan dekat kawasan Pantai Marang tu, orang Pantai Rusila tu memang setuju sangat. Tapi asalkan tak memberi kesan negatif lah kepada khazanah pantai dalam persekitaran mereka. Sebab bagi diorang, pembangunan juga adalah penting untuk kawasan diorang kerana ia boleh menjana pendapatan dan memberi peluang kepada penduduk kawasan pantai Rusila tu. Akhir sekali, aktiviti soal sidik ni bagi kami berjaya mencapai matlamat kami. Dengan penduduk mengharapkan lebih banyak stalls, iaitu kedai-kedai, ataupun dia mengharapkan macam pasar itu untuk dibina. Lagi coastal defense untuk dibina dan marine activities dibina di pantai Rusila tersebut. Kerana ianya dapat menjana pendapatan untuk mereka dan menarik ramai pelancong. Jadi ini antara beberapa yang dipersetujui oleh local community dan pihak kami untuk membina beach nourishment sebagai diorang punya perlindungan terhadap akses pantai, develop more stall untuk mereka ada kawasan sendiri untuk diorang menjual hasil jualan diorang. Untuk protect mangrove area, kalau tuan-tuan nak tahu, dekat kawasan tu juga ada pulau buatan, iaitu Pulau Kekabu. Jadi Pulau Kekabu tu dia ada kawasan mangrove. Jadi kalau boleh dia nak protect mangrove area tu supaya tak pupus, tak hilang itu saja. Atau establishment activities dengan improve jetty infrastructure. Jadi sekian sajalah daripada saya untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah bertanya. Mana yang boleh saya jawab tu, saya jawablah. Saya pun dah setahun dah tak belajar benda ni. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Som. Kata ada video, ada tak? Sebab nak nampak kawasan, ada ke? Oh ada Doktor, tapi saya rasa macam sangkut-sangkut. Tapi saya try Doktor. Dengar ke Doktor? Tak dengar sangat, dia memang sekat-sekat sikit macam awak cakap. Betul Doktor. Kita nak proceed ke macam mana Doktor? Boleh je kita sama-sama tengok gambar. Dia orang rindu Terengganu tu. Oh Allah Akbar. Bolehlah. Saya share sikit Lockdown kan. Slideshow.
Jadi ni lah soal sidik yang kami buat. Kami tanya-tanya kepada orang tempatan lah. Penjual-penjual, orang yang kat kedai, turis. Yang bahagian ni saya minta maaf lah sebab tak tambah subtitle. Makcik tu cakap logat Terengganu laju sangat. Jadi inilah Pulau Kekabu. Siapa yang tak pernah sampai lagi, nanti balik Terengganu, datanglah Pulau Kekabu. Dekat je ni, dekat Marang punya JT. Itu saja Doktor daripada saya. Jadi ada apa lagi ke Doktor? Sorry, the mute pula. Okay. Sedikit sebanyak. Itulah, terima kasih banyak Som. Sama-sama Doktor. Okay. Okay. So overall sedikit sebanyak yang saya pun tengok dan comparekan dengan apa yang kita apply dalam kita punya kelas. So basically yang pertama sekali yang paling nampak adalah berkaitan dengan mencari isu, kita mencari isu based on literature kan. So kalau macam Som dia mencari isu berjumpa dengan orang kan. So itu yang membezakan apa yang dia buat dan kita buat lah. Okay. So dan apa yang dicadangkan tu adalah mengikut keperluan penduduk dan dia macam verify. Cuma kita hanya membuat perbezaan ataupun comparison dan juga keperluan berdasarkan isu-isu yang telah dipublish, which is kalau dah publish tu maksudnya something yang betul-betul penting lah. So itu beza dia lah. So hopefully you all tak keliru lah. Walaupun kita buat benda yang sama ataupun kita buat part yang survey, questionnaire semua tu, tapi kita still can fulfill untuk design this model based on dia punya issue. Okay. Kalau tadi dia kata macam penduduk kampung tu rupanya ada keperluan JT, ada keperluan untuk conserve kat kawasan pantai sebab sama ada kawasan pantai cantik ataupun based untuk ekonomi. So tapi apa yang kita dah come up pun lebih kurang sama jugalah kan. Okay. Lebih kurang sama juga dengan apa yang telah dibuat lah, boleh saya cakap macam itulah. So hopefully tak keliru dan
kita tak copy macam 100% ataupun kita apa yang dibuat kan, tapi lebih kepada as a reference macam itulah. Okay. Sebab saya kejap saya boleh tak log in dalam ni? Ke saya akan buat meeting baru ni ya. Okay, kejap saya ada masa lagi. Kalau boleh saya nak continue tapi saya macam mana saya nak join saya punya meeting room ni ya, sebab saya buka Webex lagi satu. Sekejap boleh tak saya join? Okay, kalau tak boleh saya kena share. Okay, ada apa-apa soalan tak? So saya nampak chat kat sini. Nak buat bersama. Tak boleh, kalau boleh kita memang dah pergi dah. Memang dah saya dah hantar korang pergi mana-mana. Masalahnya sekarang keluar rumah pun tak boleh. Okay, okay. So saya boleh masuk juga. Okay, tak apa. Okay, so that is baguslah. Okay, so saya ada 2. So saya boleh share, cuma apa saya tak boleh share content ya. You all nak tunggu ke nak buat saya record? Saya dah boleh masuk, cuma saya untuk bahagian audio dengan tu dia tak okay dah boleh dah. Doktor, minta maaf ganggu. Saya undur diri dulu tu Okay, terima kasih. Sama. Okay, good luck semua Marinas. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Okay, good luck semua. Jawab test 2 tu baik-baik sikit. Bye, Assalamualaikum. Sempat lagi. Okay, saya rasa saya dah boleh share. Dia lambat dia. Tak apa audio. So tunggu kejap sebab sebentar ada masa. Kejap Lepas ni ada kelas, lepas ni mesti ada kelas lagi kan? Kejap kalau boleh. Tak boleh, so saya tak. So okay, saya lambat pula ada share dan macam mana tadi macam buffer tapi tak apalah, saya pun just cakap okay. Okay, so ni yang semalam lah. So this is kalau kita recap balik apa yang kita dah buat kan. So this is for coastal issue ni based on kita buatlah yang issue tapi kita pergi kepada kita buatlah question tapi kita terus pada issue. So daripada sini pun kita boleh dapat generate apa yang lebih kurang samalah dengan keperluan ataupun ikut stage yang dinyatakan tadi. So kita boleh jugalah how to cooperate dengan apa yang diperlukan. Okay. So yang kedua adalah yang bila kita dah develop ni kan, cuma bila kita kelas malam, bila kita belajar pasal stakeholder, kita kena ada kuasa ataupun apa yang perlu ditambah adalah berkaitan dengan kuasa ataupun kalau macam tadi dia tunjuk adalah berkaitan dengan polisi yang ada. So apa yang kita suggest itu tidak overlap ataupun tidak mengganggu any keperluan lain lah. So sebab tu bila kita tahu kuasa for setiap stakeholder tu, itu lagi senang lah bila kita nak come out dengan apa sahaja kemudian lah kan. So this is so overall sebenarnya report ni sebenarnya apa yang korang dah buat lah. Walaupun nampak macam sikit-sikit tapi sebenarnya banyak lah. Sebenarnya dah almost completed lah. Okay, so this is kebanyakan aktiviti yang you boleh list down kan based on untuk suggestion management dan juga untuk aktiviti kawasan tu lah. Okay. Okay, this is untuk report. Saya ada introduction, saya ada study area, kita ada issue objective, discussion, conclusion and format. Okay, so untuk introduction ni maybe sebelum saya teringat, tadi ingatkan dia buat apa?
dia buat map kan. So untuk map ataupun map tu kalau ikutkan based on modul yang betul-betul memang ada sesi buat buat map. So dalam minggu pertama, minggu kedua tu adalah sesi buat map lah, so that they have zonation, so dia boleh come out dengan map. So untuk kali ni terpulang jugalah kalau you ada capability dan kemahuan ataupun apa-apa sahaja, you boleh come out dengan map lah. Okay, introduction tu lebih kepada coastal zone management based on macam definition tadi, so lebih kurang sama juga. Okay, isu tu sikit je sebab kita saya dah ambil markah tu sikit untuk amali, so kat sini saya tak nilai sangat. Sorry. Anak-anak. Okay. So dan seterusnya. Cuma untuk part discussion tu nanti, untuk part discussion, ada cikgu lain pula tengah mengajar kat depan komputer. Untuk part discussion tu dia lebih kepada discussion ni agak bukanlah mencabar, tapi apa elemen-elemen yang tak ada dalam discussion tu adalah macam based on satu, you define stakeholders, define dia punya kuasa, lepas tu dengan suggestion tu, and then itu dalam part discussion lah. So discussion tu ada banyak lah, ada dalam 10 markah, so kena pandai-pandai lah. And then conclusion, and then yang last tu sebenarnya kalau tengok saya punya video, kalau tengok gambar tengok dalam WhatsApp tu, sebenarnya you all boleh tak buat turn it in punya ni, turn it in punya analisis. Boleh kan? So hopefully boleh Check plagiarism ke tu doktor? Yang untuk check plagiarism tu. So itu saya bagi markah banyak sikit lah, lagi rendah lagi bagus macam itulah. Okay. So far sekarang boleh faham kan? Lagi jelas ke macam mana? Okay. Okay. Maksudnya saya rasa dah cukup dah apa yang saya ajar je, tak adalah. Saya lupa ada satu. Okay. Ada satu slide ni. Okay. Berkaitan dengan carry mark, sebab saya tak boleh nak beli ni. Berkaitan dengan carry mark, ni saya sebut je lah. Cikgu ni dah tutup pula saya punya slide. Okay, berkaitan dengan carry mark. Okay, so carry mark tu carry mark. Okay, carry mark yang akan saya bagi adalah satu, berkaitan dengan ujian. Ujian tu adalah 10 markah. Cuma ujian 2 tu tak siap lagi tanda, so belum ada lagi. And then assignment 2 dengan assignment 3. Assignment ni satu assignment yang assignment group yang buat landscape tu kan, landscape dalam mind map tu. So assignment yang ketiga ni adalah yang buat tidal punya assignment tu. And then assignment amali 2 yang individual yang kita buat yang buat beach profile. So 5% amali yang daripada data sheet yang you dah pernah buat tu, saya ambil juga 50% berkaitan dengan isu tu kan. Isu tu saya ambil daripada situlah markah. And then lagi 15 markah adalah laporan betulan ataupun case study tu yang sekarang. So total memang cukup 100 lah. So tak ada masalah nanti kalau tak faham ataupun ada kesulitan ataupun mana-mana markah yang saya kosongkan tu, sama ada you contact saya, justify sama ada you tak submit ke ataupun tak ambil ke. So just bagi tahu saya lah, sebab takut berlaku kesilapan markah ke kemudian hari kan. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya boleh habiskan kelas ni. So saya rasa by next week pun saya rasa almost dah complete. But kalau ada siapa-siapa nak tanya, boleh bagi tahu lah. Bolehlah tanya. So saya rasa ni kelas terakhir ke? Lebih kurang lah. So this is our last class for this semester. So hopefully everything okay, dan I do hope that you all faham apa yang cuba disampaikan along this journey ataupun along this semester.
Okay. Taklah sedih-sedih. Tak ada final exam kan, tiba-tiba kena buat ucapan akhir pula. Kalau ada final exam kita macam boleh say goodbye lagi kan masa final exam kan. So, sebab tak ada final exam kan dah kena bagi say goodbye. So those yang rasa macam interested nak buat FYP berkaitan dengan kursus-kursus pantai kan, you boleh further lah lepas ni. I know that ada gap between apa yang kita belajar dengan mana-mana kalau you tengok, tapi that is how kita belajar. Apa yang kurang tu hopefully kalau berminat lepas ni korang boleh continue untuk FYP dan master for the future lah. So pensyarah-pensyarahnya you all boleh tengok balik semula profile Sains Marine kan, siapa-siapa yang berminat boleh bagi tahu lah, tapi saya tak pasti tahun ni macam mana pembahagian dan adakah korang balik ke untuk FYP pun masih belum di apa ada keputusan lah, tapi saya rasa ada chances lah untuk balik, tapi saya tak boleh janji. Dan kalau tak balik tu FYP agak susah sikit lah, agak mencabar jugalah. Tapi tak ada masalah lah, hopefully semua dapat COVID punya vaksin. So dengan itu saya rasa saya ucapkan jutaan terima kasih dan minta maaf lah kalau ada apa-apa kekurangan. Kalau dapat tak faham, still boleh lagi bagi tahu saya apa yang diperlukan dan apa pertanyaan boleh diutarakan bila-bila masa kan. Nah, dengan anak saya seorang ni, dia pun dah jadi cikgu pagi-pagi hari ini. Okay, so hopefully okay semua tak dapat jumpa korang next year kan, next semester. Okay doktor. Okay, terima kasih. Terima kasih doktor. Doktor. Okey doktor. Sama.